وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ni dapat kita berhimpun satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dapat menyuburkan iman, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pagi ni kita lihat pada ayat Allah SWT, mengisi surah Az-Zumar, surah yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW, iaitulah baginda membacanya saban hari, saban waktu. Antara ayat yang menarik itu adalah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Iaitulah maksud, dan golongan yang bertakwa kepada Tuhan akan dibawa masuk ke dalam syurga secara berombongan. Jadi setelah melalui proses hisab dan juga titian sirat, maka gerombolan manusia ini akan menuju ke destinasi terakhir mereka. Bagi orang yang selama ini di dunia bertakwa kepada Allah SWT, telah ternanti untuk mereka syurga yang sangat indah, seluas langit dan bumi. Dan pernah kita bacakan di sini ayat-ayat daripada surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, iaitulah bila Allah menceritakan perihal syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Iaitulah maksud, bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan syurga-syurga yang luasnya seumpama langit dan bumi. Setengah qiraat syadzah, qiraat yang janggal, yang tidak mutawatir, membacakan ayat 'arduha as-samawati wal ard, iaitulah maksud lebarnya seperti langit dan bumi. Seandainya seorang daripada kita membeli rumah, tentulah panjang dengan lebar rumah ni berbeza. Panjang biasanya lebih dari lebar. Nah, bila kita lihat perkataan ard, berarti lebar. Kalau lebar syurga itu sudah pun seluas langit dan bumi, cuba bayangkan panjangnya, betapa punya luas. Pada hari ini manusia yang hebat dari sudut sainsnya berjaya meneroka bulan sebagai contoh, ataupun planet-planet berdekatan. Tetapi mereka tidak akan mampu sampai kepada langit. Apa benda langit ni sebenarnya, tuan-tuan? Kalau kita berada di kutub utara, langit di atas kita. Orang berada di kutub selatan, langit berada di bawah kita. Macam mana maksud langit yang sebenarnya? Apa benda langit ini sebenarnya? Langit dalam bahasa Arab merujuk kepada tinggi. As-sama, sama, yasmu, samin, maknanya tinggi. Jadi luasnya syurga ini, Masya Allah, tak boleh nak terfikir oleh akal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab sebatang pokok yang ada dalam syurga, untuk melalui perjalanan di bawahnya sahaja kadang-kadang memerlukan 500 tahun perjalanan, seperti disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka inilah dia syurga. Syurga yang terbentang luas, yang telah tersiap untuk mereka yang beriman, digambarkan oleh Allah SWT sebagai satu berita gembira yang bagi kita yang baca Al-Quran dan baca surah Az-Zumar. Nampaknya mereka akan masuk syurga di akhirat nanti secara bergerombolan, berkumpulan. Jadi calon ahli syurga ni dihantar masuk ke syurga dalam rombongan tertentu. Para Nabi dan juga Rasul berada dalam satu rombongan yang paling hadapan. Para ulama dalam rombongan yang lain. Begitu juga para syuhada, para siddiqin, para salihin, mengikut kategori amalan mereka masing-masing, berpandukan kepada ayat ini dan penjelasan daripada hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi setiap rombongan akan memasuki syurga bersama dengan kumpulan yang dia cenderung padanya. Ayat ni sangat penting untuk kita faham, tuan-tuan ya. Tidak akan ada orang yang masuk syurga ni secara bersendirian. Ini sesuai dengan sifat mereka di dunia yang tidak pernah mengasingkan diri daripada pergaulan dan saling bantu-membantu dalam kebaikan. Syurga yang luasnya seperti langit dan bumi memiliki banyak pintu untuk dimasuki oleh orang yang layak dengannya. Setiap pintu akan memanggil nama orang yang dikenali sebagai bakal ahlinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Faman kana min ahli salati du'iya min babi salah,
Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babil sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil siyam yuqalu lahu rayyan. Antara pintu syurga yang terkenal, pintu syurga yang namanya pintu salat. Pintu itu pula akan memanggil nama orang yang sentiasa bersalat. Salat fardu, salat sunat, salat tahajud, qabliyah, ba'diyah, duha. Inilah dia keutamaan bagi orang yang rajin salat. Orang ini mungkin tak punya wang untuk sedekah, tapi salatnya banyak. Dia mungkin tidak mampu untuk berinfak, mungkin dia tidak mampu untuk berjihad, tak ada kemampuan, sakit dan sebagainya, tetapi sembahyangnya Masya Allah banyak sekali. Jadi dia merasa seronok dengan salat, tenang hatinya dalam salat. Kadang-kadang kita pun merasa pelik. Ahli politik yang hebat macam Harun Ar-Rashid bersalat 100 rakaat seharian selain daripada fardu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Harun Ar-Rashid ini cucu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pemimpin umat Islam, khalifah yang terkemuka. Dia boleh sembahyang satu hari 100 rakaat selain daripada fardu. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada yang orang yang berjihad. Berjihad ni ada berbagai-bagai bab. Jihad mengangkat senjata, jihad untuk membantu orang yang susah. Seperti Al-Imam As-Sawi menceritakan bagaimana Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, seorang ulama yang mempunyai keahlian dalam perniagaan. Beliau ni sering menginfakkan hartanya kepada golongan ibu tunggal dan juga anak-anak yatim di Mesir itu. Sehingga beliau wafat, maka anak-anaknya menemui list nama orang yang dibantu sepanjang hidupnya, tak pernah pun dizahirkan. Selalu ayah balik lambat kat rumah, ingatkan menyampaikan kuliah, semata-mata punya pergi hantar. Kadang-kadang menghantar bantuan ini dizahirkan untuk membangkitkan semangat orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Alangkah indahnya. Tetapi amat sukar untuk jaga diri daripada riak, sum'ah, takabur dan sebagainya. Kerana Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya engkau beri hartamu dan menzahirkan kepada manusia, itu bagus. Tetapi kalau kamu menyembunyikannya, itu yang paling utama di sisi Allah SWT. Kerana kata Imam Ghazali mengulas ayat ini, katanya kadang-kadang kita zahirkan dengan tujuan menggalakkan orang lain buat benda yang sama. Cukup. Bila orang lain dah buat benda yang sama, kita tak perlu tunjuk-tunjuk pada orang lagi. Bimbang dalam apa yang kita buat itu sudah timbul penyakit riak tanpa kita sedar, dan itu merupakan satu syirik sebenarnya. Syirik sebenarnya, tuan-tuan. Walaupun syirik ini syirik kecil, tetapi takut bawa pada syirik yang besar. Kita buat bukan lagi kerana Allah, tapi supaya orang ambil gambar kita dan pamer-pamerkan, viralkan. Inilah dia penyakit yang sangat bahaya. Takut nanti di akhirat tak satu pun yang menilai di sisi Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti engkau kembali kepada Allah, kami nampakkan amalan-amalanmu itu seperti gunung besarnya, tapi nilai di sisi Allah hanyalah merupakan hampas saja. Hanya merupakan debu-debu berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Maka awasilah diri kita, kerana border yang memisahkan di antara ikhlas dan riak ni sangat nipis, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seterusnya, bagi mereka yang rajin bersedekah, baginya pintu namanya pintu sedekah. Dan indahnya Islam ini bila kita kaitkan perkataan sadaqatun berasal perkataan sadaqah, dan dia salah satu sifat Nabi SAW, siddiq. Iaitulah orang yang melakukan sedekah ini membenarkan janji Allah padanya, iaitu segala yang diberikan itu akan diganti balik. Dia membenarkan Allah SWT. Walaupun tidak di dunia, tapi Allah akan reward di akhirat, pasti, yakin. Maka itu sebab dipanggil perkataan sadaqatun. Dan istimewanya lagi perkataan ni, sahabat yang sentiasa bersama dengan kita dalam keadaan senang dan susah, namanya Sadiq. Sadiq, kawan rapat. Kalau orang yang kita kenal lain namanya Zamil contohnya. Tapi kalau orang ni dalam susah dan senang bersama kita, tak pernah mengabai kita, namanya Sadiq. Dari perkataan sadaqah. Dan seterusnya, siapa yang rajin berpuasa,
maka baginya peluang untuk masuki syurga menerusi pintu yang khas buat orang yang berpuasa sunat, menjaga puasa fardu dan rajin puasa sunat. Ini nama pintu ini namanya Rayyan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan kita kena ingat, perjalanan ke akhirat ni pintunya sangat luas, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tidak ada munafasah, tak ada semangat pertandingan ataupun semangat perlawanan yang tidak sihat seperti yang berlaku di dunia. Di dunia ni jalannya sempit. Semua orang akan condemn orang lain. Itulah seorang mungkin kontraktor, dia condemn kontraktor lain, aku buat ni pasang batu pun tak reti. Mungkin seorang accountant akan menafikan keahlian accountant yang lain. Mana dia belajar buat account macam ni? Mungkin seorang doktor menafikan keahlian doktor yang lain. Dan juga apa saja profession yang bersifat keduniaan, manusia padanya pertandingan sangat sengit kerana jalan kat dunia ni sempit, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi bagi mereka yang ahli akhirat, jalan ke akhirat itu sangat luas. Tak ada pertandingan, tak ada rasa iri hati terhadap orang lain. Buat, aku doakan kau berjaya, aku pun sedang buat mencari jalan ke akhirat. Kenapa ada perasaan dengki? Kerana syurga itu terlalu banyak pintu. Dunia ini peruntukan terhad. Orang masuk, orang lain tak dapat nak masuk. Masuk tender mungkin seorang saja menang, yang lain tak dapat. Sempit. Benar kata-kata para salafus salih, jalan ke akhirat itu terlalu luas, menyebabkan tidak ada perasaan dengki, iri hati di antara ahli-ahli akhirat satu sama lain. Tetapi jalan dunia itu begitu sempit, sehingga mengakibatkan ramai orang bertanding secara tidak sihat dan menafikan orang-orang lain. Beberapa hadis menyebutkan bahawa bilangan pintu syurga ini ada 8. Misalnya hadis riwayat Muslim daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu minha haitsu syaa." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu kepada kita, iaitu hadis sahih riwayat Muslim, tak ada seorang pun yang mengambil wuduk dan sudah wuduk berdoa dengan doa yang mudah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Doa sebegitu ringkas akan menyebabkan pintu-pintu syurga terbuka untuknya. Dikatakan dalam hadis ini pintu syurga 8. Adalah penjelasan para ulama mengapakah disebut perkataan-perkataan tertentu yang bersifat angka dalam Al-Quran. Contohnya menyebut tentang alaiha tis'ata asyar, ada 19 orang malaikat contohnya. Apa maksud angka-angka dalam Quran ini, tuan-tuan? Sebahagian daripada ulama mengatakan angka yang rujuk dalam bilangan tertentu ini merujuk pada banyak. Kerana menyebut demikian banyak. Kalau kita nak sebut berapa orang datang, Ahmad, Ali, Abu Bakar, ramai. Cukuplah 3 orang sebut, orang fahamlah, ramailah. Jadi begitu pendekatan yang ada dalam Quran kalau kita lihat. Itu salah satu tafsiran. Sebab selain daripada itu, semuanya mentafsirkan bergantung kepada ijtihad masing-masing, kerana tiada penjelasan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni kita kena faham, tuan-tuan, ni bahasanya mudah. Sebagaimana bahasa Melayu ada simpulan kata, ada kiasan kata, demikian juga bahasa Arab. Bahasa orang putih pun ada. Semua bahasa di dunia ada mempunyai bahagian namanya kiasan kata, simpulan bahasa dan sebagainya. Maka inilah yang mudah untuk kita faham dalam Al-Quran. Ada ayat yang sukar difahami, melainkan oleh ahli-ahli bahasa sahaja, sikit tak banyak. Ada ayat yang hanya difahami dan beritahu oleh Nabi SAW, tak banyak pun, tak banyak juga. Itu sebab kita tak jumpa tafsir Rasulullah SAW pada Al-Quran. Tak ada. Siapa yang buat demikian, dia berbohong sebenarnya. Tak ada yang berkata tafsir Rasulullah lengkap 30 juzuk, tak ada. Kerana bahasa Al-Quran ini difahami dengan mudah. Tapi ada bahagian yang keempat yang tidak difahami, melainkan oleh Allah SWT sahaja, dipanggil sebagai mutasyabihat. Mutasyabihat ni berarti yang memang kita pun tak faham apa maksudnya. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada orang Arab yang terkemuka dengan gaya bahasa yang tinggi, sastra yang hebat, dengan komunikasi yang unggul, mereka yang pada masa itu tak pernah pun menafikan ayat-ayat sedemikian. Contohnya Yasin. Apa makna Yasin ya? Alif Lam Mim. Apa maksud Alif Lam Mim ya? Maka orang-orang Arab yang jago bahasa Arab pada zaman dulu pun tidak pernah
menghuraikannya dan tidak pernah bertanya tentangnya. Mereka menganggap memanglah ini perkataan Tuhan, perkataan Rasulullah daripada Allah SWT, bukan diada-adakan. Mereka bungkam kerana ini dipanggil sebagai huruf mabani. Ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Ini bahagian fawatihus suwar. Jadi setengah mereka mengatakan angka-angka ni pun merupakan mutasyabihat juga. Kita pun tak faham kenapa Allah sebut ni. Madailah untuk kita beriman dengannya, mengatakan pintu syurga tu ada banyak. Sudah. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Ibnu Hajar adalah seorang ulama terkemuka dalam hadis. Meninggalkan satu buku yang sangat hebat. Dan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Ibnu Hajar ni merupakan seorang ulama yang kaya. Dia pandai menguruskan harta. Ketika menjadi qadhi, beliau ni berasal daripada Askalan, keturunannya daripada Askalan di Palestin. Al-Imam Ibn Hajar ni seorang yang kaya. Dia menaiki kuda pada zaman itu, kuda yang paling mahal. Umpamanya kita ni memiliki kereta yang hebat lah. Maka satu hari seorang Yahudi datang bertanya kepadanya, wahai syekh orang Islam, ulama orang Islam, Yahudi, aku nak bertanya kepada engkau, wahai tuan guru yang hebat, aku mau terdengar cerita Nabi engkau berkata bahawa dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang-orang tidak beriman macam aku. Tapi apa yang berlaku di hadapan aku pada hari ini, engkau berada dalam syurga, engkau naiki kereta hebat, aku macam ni miskin. Macam mana ni penjelasan Nabi engkau? Dia menjerkah bertanya kepada Imam Ibn Hajar Asqalani yang merupakan seorang yang sangat bijak, genius. Ulama yang hebat ni mengarang buku yang disebut sebagai Fathul Bari, sehingga para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Salah satu maksud mereka gunakan, tidak ada lagi perlu membaca kitab kalau dah baca Fathul Bari. Hebatnya Fathul Bari itu. Kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Kalaulah kita ada peluang mempelajari bahasa Arab, kitab ni antara kitab yang paling penting untuk kita baca, tuan-tuan. Bacalah kerana dalamnya ada iman, dalamnya ada taqwa, dalamnya ada penjelasan terhadap Sahih Bukhari yang sangat hebat itu. Baik, Imam Ibn Hajar menjawab selamba dengan berkata bahawa untuk mengetahui sini dekat-dekat aku cakap dengan kau, Nabi tidak pernah berkata melainkan kebenaran, wahai Yahudi, untuk mengetahui kau. Aku beritahu pada engkau, apa yang kau saksikan dengan kemuliaan hidup aku pada hari ini, dengan kekayaan yang aku nikmati, jika nak dibandingkan dengan nikmat yang bakal aku lalui kalau aku layak nanti di akhirat, ini tak ada apa. Ini yang aku lalui sekarang, kau nampak hebat ni, ni macam dalam neraka kalau nak dibanding di akhirat besok. Faham? Dan kau walaupun hidup hina macam ni, tapi kau ada makan, kau ada pakai, kau ada tempat tinggal, walaupun zuhud sederhana, nak banding dengan akhirat, ini syurga tau. Kerana akhirat biasanya kau kena balon betul-betul. Terkejut Yahudi itu mendengar kata-katanya, tuan-tuan. Faham kan? Ibn Hajar ni penjelasannya sangat hebat. Beliau berkata, sebenarnya pintu-pintu ada banyak selain daripada 8 itu. Kerana 8 ini merujuk kepada bilangan banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Kita belajar bahasa Arab, ada mufrad, muthanna, jamak. Jamak itu mula dengan 3. Apa-apa 3 ke atas dia panggil banyak lah. Jadi kata beliau ada banyak lagi pintu. Kerana berpandukan kepada hadis, ada pintu namanya haji. Haji lain daripada umrah, kata beliau. Ada pintu menahan marah, pun ada pintu juga, ya. Ada pintu zikir, orang rajin berzikir. Dan ada pintu ilmu, ahli ilmu. Dan pintu antara yang paling penting juga merupakan pintu yang paling kanan dimasuki oleh orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggi tawakal itu. Dalam hidup, tawakal ni berarti menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itulah kalau kita sebut perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pembimbing. Wakil ni bahasa Melayu, panggil wakil rakyat. Berarti kita menyerahkan urusan kita kepadanya untuk dibincangkan di parlimen, diambil keputusan tertentu, dibuat apa yang terbaik buat kita. Itu namanya wakil, mewakili kita. Sebenarnya itu perkataan Arab itu, tuan-tuan. Maka datanglah perkataan tawakal daripada perkataan wakil. Jadi tawakal ni berarti menyerahkan urusan kita kepada Allah selepas berusaha. Orang ini berkahwin, kemudian dapat anak dijaga dengan baik, diberi pendidikan. Tiba-tiba
Masuk sekolah rendah, pergi ke sekolah, dilanggar, meninggal dunia. Ayah ibu itu penat ke dididik anak itu? Boleh tak dia berkata, penat didik, penat hantar sekolah, tak sangka macam ni akhirnya? Tak boleh, tuan-tuan. Kerana ketetapan Allah begitu. Dah buat yang terbaik, lepas tu serah pada Allah. Adalah tu hikmah di sebalik. Dah tu ustaz itu anak tunggal pula ustaz. La haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim, besarnya pahala engkau wahai ayah dan ibu. Kerana ayah ibu yang punya anak meninggal, mereka bersabar walaupun mengalir air mata, nanti dibina untuknya dalam syurga rumah namanya Baitul Hamdi, rumah pujian, kesyukuran. Ini juga satu pintu masuk syurga nampaknya bagi orang yang sabar. Jadi tawakal itu berarti kau berusaha sebaik mungkin, kemudian kau gagal, serahkan pada Allah. Takkanlah Allah tak tahu apa yang baik untukmu. Sebagaimana seorang yang kau pilih, takkan dia tak tahu apa yang baik untukmu. Jadi inilah kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, penjelasan kepada pintu-pintu syurga. Kata Imam Qurtubi pula dalam kitabnya bertajuk At-Tazkirah, pintu syurga sebenarnya lebih dari 8. Bahkan pintu syurga sebanyak amal-amal kebaikan dilakukan oleh manusia. Lalu beliau menyebut nama-nama pintu yang banyaknya, begitu banyak sehingga 16. Di antaranya pintu taubat, pintu umrah lain daripada pintu haji, pintu silaturahim. Pada ini walaupun kita tak boleh berjumpa selalu, ada batasan SOP dan sebagainya, tapi telefonlah di balik, telefonlah ya ibu. Kita belajar dalam hadis-hadis sahih berkaitan dengan amalan para salafus salih. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni hidupnya serba sederhana. Beliau setiap hari sebelum pergi ke mana-mana jumpa dengan ibunya dulu. Tunggu sampai ibunya keluar. Ibunya tahu dia akan tunggu pada waktu itu. Ibunya keluar. Dia mula-mula bagi salam pada ibunya. Assalamualaikum ya ummata. Wahai ibu, mak yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar mak hari ini? Terima kasih mak besarkan saya. Setitis susu mak pun tak mampu balas. Apa yang saya bantu mak pada hari ini, saya buatkan untuk mak, buat rumah dan sebagainya. Maka ibu ni pula menjawab, Waalaikumsalam wahai anakku yang amat aku sayangi. Engkaulah anak terbaik yang pernah ibu lahirkan. Tengok tuan, silaturahim namanya. Walaupun kita tak mampu nak buat begitu, nak buat rumah untuk ibu duduk sebelah, telefonlah ibu, telefonlah adik-adik, bertanya khabar. Kalau ada duit lebih, hantarlah kepada mereka. Maka inilah di antara maksud penjagaan silaturahim. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pintu redha atas ketentuan Allah selain daripada tawakal. Jadi setiap orang beriman akan masuk syurga melalui pintu-pintu itu sesuai dengan amalannya di dunia. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, berkata Khalid bin Mi'dan, seorang tabi'i yang terkemuka, kalau Allah membuka untukmu satu-satu pintu yang termasuk dalam pintu-pintu yang menyatakan ini, maka iltizamlah kamu dengan pintu tersebut. Berarti tuan-tuan dalam hidup, kadang-kadang seseorang itu diuji Allah SWT dengan anaknya sakit. Kita sebab dalam hidup ini perlu menziarahi orang sakit, ziarah orang mati, ziarah orang dalam penjara. Kerana semua itu akan menyedarkan kita betapa banyak hujan nikmat yang kita sedang alami, yang kita belum syukuri sebenarnya. Ambil peluang sekali pergilah ke hospital GH, tuan-tuan. Ambil peluang, walaupun tak kenal siapa, pergi. Ambil peluang untuk pergi ke ward kanak-kanak sebagai contohnya. Lihat dah benda yang boleh dibantu ya. Tak lama lagi Ramadan, nurse yang ada di hospital beritahu, kalau tuan-tuan tak bagi makan dekat pesakit-pesakit kat sini, persatuan Hindu, persatuan Sing, persatuan Kristian pun akan hantar makanan. Mereka tak minta apa-apa pun mereka akan hantar. Tapi bagi orang Islam rasa macam tak patut. Sedangkan kebanyakan yang ada di situ adalah orang Islam. Orang bukan Islam hantar makanan. Mereka masak melalui cara yang halal. Disuruh caterer yang masak itu dapat sijil halal, pergi hantar makanan di semua hospital. Ya, berlumba-lumba persatuan-persatuan selain daripada umat Islam ini untuk hantar makanan dulu puluhan tahun dulu dah berlaku. Bukan baru-baru ini. Bukan untuk diviralkan, diwar-warkan seperti kelakuan sebahagian orang yang tidak perasan kenapa dilakukan itu, takut menghakis nilai pahala di sisi Allah SWT. Orang kafir lama dah buat. Maka pergilah ke situ untuk melihat ibu yang duduk di situ selama 2 bulan menanti anaknya tak tahu bila sembuh. 3 bulan, 20 tahun pun ada tuan-tuan. Ya,
10 tahun lebih pun ada. Sampai terpisah daripada suaminya kerana suaminya meninggal dunia, suaminya meninggalkannya. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya ujian. Ya, begitu tuan-tuan. Maka orang yang sedemikian, kita pesan dengan pesan Nabi SAW, ridalah. Kerana ibu akan masuki syurga menerusi pintu keridaan. Dunia ni betapa panjang pun dia pasti berakhir. Setelah Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak ada anak, tetapi dia sangat sayang pada budak-budak. Ramai di kalangan anak-anak saudaranya duduk dengannya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha melihat seorang perempuan, di tangannya ada 3 butir kurma. Dia ada 2 orang anak perempuan. Maka tuan-tuan, dia pun bagilah kepada anak perempuan yang pertama sebiji kurma, dan bagi pada yang kedua sebiji kurma. Mereka memakan kurma itu, tinggal sebiji untuk diri. Tiba-tiba 2 orang anak itu tak cukup dengan sebiji kurma. Mereka menangis lagi. Maka si ibu ini tanpa berlengah lagi mengambil kurma untuk dirinya tadi, bagi 2, bagi yang ini separuh, bagi yang ini separuh. Dan bila perkara itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, dia masuk syurga kerana kurma tersebut. Beberapa ibu di belakang yang berjaga malam untuk anak-anaknya, yang masak enak-enak untuk anak, yang buat yang terbaik untuk anak-anak, kalian ahli syurga. Walaupun pada makanan yang diberikan kepada anak-anak yang disediakan oleh suami wang itu, iya, subhanallah, begitu mudah masuk syurga, banyaknya pintu masuk syurga. Kenapa tidak berusaha ke arah itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Kenapa masih sibuk dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang menyebabkan kita lalai daripada Allah SWT, mengikuti perkembangan orang itu, perkembangan orang ini, dan hati kita pun jadi sakit. Sedangkan banyak peluang kebaikan yang patut kita lakukan, kita sudah mengabaikannya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Kadang ibu yang salihah ini berada kat rumah, tak nak bergaduh dengan anak-anaknya. Anaknya balik cuti sekejap, universiti ke, kolej ke, sekolah ke. Ya, anak-anak ni fashionnya macam-macam. Yang rajin tu rajin lah, yang tak berapa rajin tu tak berapa rajin lah. Pada hari susah nak mendapat helper kat rumah, maka dengan mangkuk ditinggalkan begitu saja. Saya pesan kepada ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekalian, mendengar ceramah ini, buat kerja. Jangan marah-marah kepada anak. Marah-marah kepada anak-anak pun tak suka. Nanti satu hari dia akan meninggalkan kita, dan dia akan berkahwin, dia akan tinggalkan kita. Maka segala kenangan manis dia dengan kita, ya, diabadikan dalam dirinya. Tapi kalau ibu ayah ni selalu marah pada benda-benda seperti itu, nanti dia jadi terusik hatinya, terluka. Dah budak-budak zaman sekarang macam mana nak buat, tuan-tuan ni? Tapi itulah pintu untuk masuk syurga yang paling mudah. Berkhidmat untuk anak-anak pun masuk syurga. Iya. Seperti sabda Nabi kita SAW. Lebih pelik lagi, seorang lelaki yang berjalan, juga dalam hadis sahih, maka dia melihat ada satu yang menyakiti di jalan, satu benda yang boleh membahayakan orang, kayu ke batu, lubang. Maka dia pun membuang perkara tersebut, batu ini, kayu ini, dengan niatnya supaya orang selamat. Tak kira lah binatang ke, orang kafir ke, orang Islam ke lalu kat situ, tak adalah terlanggar, tersangkut, mungkin keretanya rosak dan sebagainya. Maka fasyakarahullah, Allah bersyukur padanya. Kalau kita ikut terjemahan bahasa Melayunya, Allah berterima kasih kepadanya dan dia masuk syurga. Kerana satu amalan yang pada kita kecil dilakukan itu, tetapi orang yang merahmati, mengasihi makhluk yang lain walaupun binatang, Allah mengasihi. Maka ulasan para ulama, bagaimana pula Allah bersyukur padanya, ya? Kan nikmat tangan ke, mata ke, ataupun anggota kekuatan ke, itu anugerah Allah kepadanya. Pasal apa pula Allah bersyukur padanya? Tapi penjelasan para ulama untuk mengatakan kepada kita bagaimana mudahnya masuk syurga walaupun pada sebongkah kayu yang kita jauhkan dari menyusahkan orang di jalan. Kalau kita kaitkan dengan hadis ini, perkembangan akhir zaman pada waktu kita sekarang, jangan buang merata-rata lah tuan-tuan. Kalau tak boleh nak berhenti tengah highway pergi selamatkan kucing ataupun buang batu, janganlah kita mengotorkan jalan raya. Begitu maksudnya. Nabi telah menyatakan perkara ini 1400 tahun yang lalu.
Satu hari Nabi berjalan melihat bangkai seekor kambing yang mati di atas jalan. Nabi SAW kata kepada para sahabat, alangkah baik kalau kambing ini dimanfaatkan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, ini bangkai ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya aku tahu bangkai. Ya aku maksudkan ambillah. Mungkin kulitnya boleh dimanfaatkan, mungkin boleh diletak di bawah di perdu pokok, boleh jadi baja. Maksud Nabi begitu. Idea recycle ni bukan baru tuan-tuan. 1400 tahun lalu Nabi telah menyatakannya. Juga satu pintu daripada kebaikan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Jadi setiap pintu syurga ini sangat luas. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu sabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ma bainal misra'aini min masari'il jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam tangannya, sungguhnya keluasan di antara dua tiang pintu syurga sama jaraknya di antara Mekah dan juga Hajar, ataupun Mekah dengan Busra. Maksud Nabi SAW ini adalah Hajar yang terletak di Yaman, berapa ribu batu tuan-tuan, ataupun Busra yang terletak di Syam, di Syria, berapa ribu batu pula ke utara. Seperti yang telah nyatakan tadi, masuk pintu di akhirat, pintu syurga ini sangat luas. Maka tiada kesempatan, peluang untuk manusia dengki satu sama lain, kerana pintu itu membenarkan semua orang memasukinya sekaligus. Adapun pintu perlumbaan di dunia dengan kesempatan yang sangat terbatas menyebabkan manusia dengki dan iri hati satu sama lain. Kerana mereka merebut perkara yang sama, ramai orang mengejar benda yang sama, sedangkan akhirat itu sangat luas rahmat Allah SWT. Jadi banyaknya pintu-pintu syurga memberi isyarat kepada kita tentang banyaknya peluang membuat kebaikan. Seperti dalam hadis Muslim, Nabi SAW menjelaskan, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza ani tariq wa lahya'u syu'batun minal iman. Iman itu mempunyai 70 cabang ataupun 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, syahadah, dan yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang membahayakan orang dari jalan. Dan sifat malu itu merupakan sebahagian daripada iman. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap perkataan ringkas, mudah nak faham. Ini dipanggil sebagai jawami'ul kalim. Ayat mudah, maksudnya sangat besar. Di sini Nabi telah menyatakan yang pertama sekali, mengucap la ilaha illallah itu syahadah. Makna perkataan sebahagian daripada sebab orang masuk syurga. Kemudian perkara kedua yang melayakkan orang masuk syurga ni dalam cabang-cabang iman, membuang satu benda yang menyakitkan di jalan, membahayakan orang. Seperti yang kita gambarkan tadi, jangan buang sampah merata-rata. Plastik ke, nanti masuk dalam longkang, pergi ke laut, binatang dalam laut mati. Nabi sebut tu 1400 tahun lalu tuan-tuan. Yang kita melihat pada hari ini, orang-orang kafir baru saja menyebut perkara ini. Dulu disebut oleh Ibn Fadlan ketika beliau pergi ke Eropah lebih 1200 tahun lalu. Ketika umat Islam bangun tidur, telah pun diajar untuk membasuh tangannya sebanyak 3 kali sebelum mencelupkannya ke dalam bekas. Kerana Nabi memberitahu kita, dia tidak tahu di mana bermalamnya tangan beliau. Seseorang daripada kita tidur pada waktu malam, aina batat yadu, tangan tu mungkin masuk dalam pakaian, memegang aurat, memegang najis. Maka Nabi telah menyatakan bangun pagi basuh tangan dahulu sebelum pegang apa-apa. 1400 tahun lalu. Ibn Fadlan, seorang keturunan daripada kerajaan Abbasiyah yang pergi migrate ke Eropah 1300 tahun yang lalu, 1 tahun lepas Nabi wafat, berkata di Perancis, negara yang paling maju pada masa itu, bangun pada waktu pagi, disediakan satu besen, maka si bapa akan basuh, mencelupkan tangannya, mukanya, membuang kahak apa semua dalam bekas tersebut. Kemudian tiba giliran ibu pula, kemudian anak sulung, sampai yang paling kecil itu jadi mangsa lah. Kerana besen yang telah kotor itu dicelup, dibasuh tangannya selepas mengikut turutan keutamaan seniority ni tadi. Tuan-tuan lihat, Islam mengajar benda ni 1400 tahun lalu. Maka Nabi mengajar kita untuk membuang suatu benda yang menyakitkan, menyusahkan, membahayakan orang dekat jalan. Ini tindakan namanya, ini perbuatan. Jadi iman itu mempunyai 3 komponen.
percakapan diikuti dengan perbuatan. Dan kadang-kadang kita tak boleh melakukan perbuatan, tak ada cara nak bercakap dalam hati. Itu yang disebut al-haya'u minal iman. Perasaan malu tu perasaan tu. Jadi komponen keimanan ini asasnya ada 3. Perasaan, perbuatan, perkataan. Nampak tak tuan-tuan? Ada kalanya kita tidak boleh nak mengubah dengan berkata atau bertindak. Dalam hati kita berkata, ya Allah, ini benda mungkar. Aku tidak suka, ya Allah, engkau memberitahu aku ini mungkar, tapi aku tak boleh buat apalah, ya Allah. Apa yang boleh aku buat ni? Ini saja yang aku mampu dalam hati aku. Tak suka benda ni, aku benci, ya Allah, tapi aku tak mampu. Itu iman tu tuan-tuan, itu iman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Syekhul Islam ketika datangnya Mongol ke negara Syria, Damsyik, maka orang-orang Mongol buat satu benda yang luar biasa, kebejatan luar biasa. Mereka rampas semua masjid dan minum arak ramai-ramai dalam masjid pun ada juga. Membawa orang perempuan dalam masjid pun ada juga. Orang Islam semua tengok. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Berani tak orang pergi lawan itu Mongol? Pada masa itu tak ada. Maka ulama Islam ni berkata, memang kita benci dan kita ini mungkar, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Sebab dalam hati, ya Allah, ini mungkar, aku tak boleh buat apa. Ya Allah, waktu ini aku tak boleh nak bertahankan agama kau. Maka banyaknya kebejatan, kemaksiatan berlaku dalam kehidupan yang kita saksikan pada ini, kita tak mampu buat apa-apa. Sebut pada anak-anak kita, anak-anak ni mungkar ya, memang tak boleh buat begini. Tapi apa daya nak, kita tak boleh buat apa. Kita tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, inilah dia yang diajar dalam Islam untuk memberikan setiap orang itu punya peluang setiap hari, setiap waktu, detik untuk buat kebaikan. Dan akan dihitung di akhirat nanti dengan satu timbangan yang lebih teliti dan lebih tepat daripada timbangan emas yang kita ada pada ini. Orang pergi kedai emas, timbang berapa gram mau dikira. Ada sen-sen, ada ringgit dikira. Di sisi Allah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran dzarrah. Zarah apa tuan-tuan? Dulu diterima sebagai biji sawi. Pada ini apa disebut nano benda yang sangat kecil, tak boleh nak dihitung. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, itulah dia kebaikan yang bakal membolehkan seorang masuk syurga. Dan keyakinan tentang banyaknya pintu syurga membuka peluang bagi muslim untuk pilih jalan ke syurga sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang hidup sebagai ulama, ilmu dan dakwah menjadikan jalan ke syurga. Bagi orang yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya hingga tidak sempat bersembahyang sunat, jangan bimbang. Dalam kenderaan membawa lori ke taksi ke Grab ke, dia punya kesempatan untuk berzikir. Maka jangan abaikan peluang ini, kerana ada pintu syurga namanya pintu zikir. Jadi setiap daripada kita digesa untuk mengambil salah satu daripada amalan baik ini untuk menjadi jago di akhirat. Untuk itu mestilah dia memilih selain yang paling sedikit, tetapi beristiqamah melakukannya. Pilihlah amalan yang paling sesuai untuk kemampuan diri kita. Nabi SAW telah bersabda, ya ayuhan nas, khuzu minal amal ma tutiqun, fa inna Allah la yamalu hatta tamalu, wa inna ahabal amali ila Allah ma dama wa in qalla. Nabi telah pesan kepada kita, wahai sekalian manusia, ambillah kebaikan mengikut kemampuan kamu. Allah tidak akan bosan dengan kamu, amalan kamu, tetapi Allah mengira yang paling istiqamah kamu melakukannya. Jadi buatlah satu benda itu secara berterusan. Bila kita tergelincir daripada landasan keikhlasan, maka didiklah diri balik semula. Ingatkan balik semula, ya Allah, sia-sianya aku kalau buat benda ni kerana saya engkau kan. Ni aku bangun pagi-pagi pergi bantu orang, aku tunjuk-tunjuk kat orang, lepas tu nanti engkau tak nilai buat pernah je. Dah dunia aku tak dapat apa, akhirat kau tak kira, ya Allah, derhakanya aku. Memanglah aku manusia yang paling menderita ke akhirat besok. Jangan jadi aku macam tu, ya Allah. Nampak tu dah. Abu Hamzah al-Baghdadi berkata, bila Allah telah buka untukmu salah satu jalan kebaikan, maka teruskan melakukannya. Juga seperti kata Khalid bin Ma'dan tadi, apabila seorang melazimkan satu amalan yang rutin, secara rutin, maka namanya ditulis sebagai ahli amalan tersebut. Seorang ahli salat bukannya orang melakukan ibadah itu sekali dua, tetapi dia telah melakukannya puluhan tahun. Berterusan sampai pada kita dalam media sosial pada ini, orang kat Yaman merangkak pergi ke masjid berjemaah. Tuan-tuan ingat orang ambil gambar dia merangkak tu baru 3 hari dia buat dia. Dah 40 tahun dia buat tu kan? Dia pun tak suka orang tunjuk pada gambar kalau dia tahu. Mana dia tahu?
Kat Yaman mana ada sophisticated communication macam kita pada hari ini. Merangkak pergi ke masjid untuk sembahyang berjemaah, dan dia dah buat benda itu 40 tahun kerana dia disabled daripada lahir lagi, tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Antara semua calon ahli syurga, ada orang tertentu yang dipanggil daripada semua pintu yang ada. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang, ada tak orang yang dipanggil daripada semua pintu syurga itu? Jawapan Nabi, ada. Aku mengharapkan engkau salah seorang daripada. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat mulia sampai Nabi telah pun memberitahu kepadanya, aku mengharapkan engkau lah orangnya. Dan Bilal radhiyallahu anhu diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Khuzaimah bahawa Bilal ini mendahului Nabi masuk syurga. Bima sabaqtani ya Bilal? Ma huwa arja amal amiltahu fil Islam? Nabi bertanya dengan penuh tawaduk. Takkanlah ada orang mendahului Nabi, tuan. Tapi Nabi nak cerita, dia ni memang kaki semayang. Seolah begitulah kata Nabi kita SAW. Ni pun satu pendekatan bahasa lah, tuan-tuan. Kan seorang puji anak dia, oi Kak Long, apa belum bangun, dia dah siap. Semua kejutkan semua orang. Padahal sekali dua je dia buat, itu doa kebaikan untuknya, betul kan? Tapi dalam kes Bilal ini, Nabi telah mujinya, dan pujian Nabi itulah benar. Nabi bertanya, wahai Bilal, apa amalan yang kau buat sampai aku mendengar tapak kaki kau masuk syurga mendahului aku? Dengar geseran kasutmu. Kita ni kalau mesra dengan seseorang, kita tengok kat CCTV pun dah tahu dah, tak nampak muka, ni mesti fulan bin fulan ni, pekerja kita yang Malaysia Steel. Nampak berjalan daripada jauh, kita dah dapat agak, ni mesti siapa ni. Maka Nabi mendengar bunyi tapak kaki Bilal masuk syurga. Nabi bertanya, apakah amalan wahai Bilal yang kau lakukan sehingga kau mendahului aku masuk syurga? Jawapan Bilal, wahai Rasulullah, setiap pernah pun saya mengambil wuduk pada waktu siang ataupun malam, melainkan dengan wuduk tersebut saya akan melakukan sembahyang sunat sebanyak yang saya mampu. Sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, duha dan sebagainya. Maka Nabi SAW telah menyatakan Bilal masuk syurga kerana amal sembahyang sunat yang dilakukan olehnya. Bilal ni bukannya orang kaya macam Abu Bakar, macam Abdul Rahman, tapi dia layak masuk syurga kerana sembahyang sunat yang dilakukan olehnya. Semua pintu syurga tidak akan dibuka untuk sesiapa pun sebelum Nabi dan umatnya memasuki pintu tersebut. Ini penghormatan besar daripada Allah yang dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Ati babal jannah yaumil qiyamati fa astaftih, fa yaqul khazin man anta, fa aqulu Muhammadun, fa yaqulu bika umirt, la aftahu li ahadin qablak." Aku mendatangi pintu syurga dan aku minta pintu syurga itu dibukakan. Malaikat penjaga pintu bertanya kepadaku, siapakah kau? Aku menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat penjaga pintu itu berkata, hanya untukmu saja aku dibenarkan untuk buka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk melakukan kebaikan. Terakhir sekali, satu hari Nabi bangkit waktu subuh, sembahyang bersama para sahabat, wajah baginda begitu gembira sekali. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, kau tahu tak kenapa aku gembira sangat pada hari ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, malam tadi aku berjumpa dengan Allah SWT, dan aku merasa kehangatan rahmat Allah itu kepadaku. Ya, hadis yang panjang ini. Dan akhirnya Allah telah berkata kepadaku, wahai Muhammad, mintalah apa saja yang kau nak, aku akan berikan. Maka Nabi pun berdoa, dan saya wasiatkan tuan-tuan amalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Panjang yang tadi, panjang. Ikut saya baca sekali boleh? Nanti doa ni saya sampaikan kepada Datuk boleh, kepada Imam boleh, pada sesiapa, tuan-tuan hafal Nanti karya tuan-tuan panjangkan doa. Ikut saya baca sekali. Allahumma inni
as'aluka fi'lal khairat, fi'la al khairat, wa tarka al munkarat, wa hubba al masakin, wa an taghfira li wa tarhamani rahmat wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Amin ya Rabb. Dengan maksud dia tadi, aku minta pada Allah pada malam itu doa ini dan Allah makbulkan. Maka pesan kepada sekalian umat Islam, amalkan doa Rasulullah ni. Maksud dia, ya Allah, aku mohon padamu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, aku mohon padamu supaya terdorong untuk buat macam-macam kebaikan. Wa tarkal munkarat, tinggalkan semua kemungkaran. Wa an taghfira li wa tarhamani, dan wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Dan engkau merahmati dan juga mengampunkan aku. Dan jika engkau mengkehendaki, wa idza aradta biqaumin fitnatan, bila engkau mengkehendaki berlaku fitnah, fitnah ni makna ujian dalam kehidupan sehingga menyebabkan manusia bertukar menjadi kafir, ini akhir zaman lah maksudnya, maka matikan aku ketika aku sedang taat beribadah kepada. Itu sebab kita jumpa orang kadang-kadang mati sedang tahajud, dia amalkan doa ni tuan. Dia mati ketika sedang buat baik, dia mati sedang majlis ilmu, dia mati ketika buat umrah, dia mati ketika buat haji di Arafah, dia amalkan doa ni sebenarnya. Kalau engkau menghendaki berlaku musibah, fitnah kepada umat akhir zaman, agama ditukar macam menukar pakaian, selamatkan aku daripada mengalami situasi itu. Jangan aku alami keadaan itu. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku minta kepadamu cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan aku kepadamu. Setakat ini saja tuan-tuan renungan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa sunna 'ala al-qawmil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ilayka ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa tuan jangan lupa tunaikan sembahyang sunat syuruk waktu seperti ini, ganjarannya seperti menunaikan ibadah haji ataupun umrah dalam hadis yang berbeza. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.